Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Marilah sama-sama kita mulakan majlis dengan kita membaca surah Al-Fatihah. Dalam masa yang sama kita hadiahkan bacaan ini kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan juga kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, para masyayikh kita. Hadiahkan juga kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, khususnya malam ini ada khususnya kepada tuan imam kita. Dengan berkat Al-Fatihah mudah-mudahan Allah menyembuhkan dia. Dan kepada ada seorang ahli keluarga saya baru saja meninggal dunia pukul 4 tadi, hadiahkan juga untuk beliau. Dan juga kepada waris-waris kita yang ada ini, barangkali ada yang kemari luar yang depan, kita hadiahkan untuk mereka semua. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan tuan-tuan semua saya sentiasa doakan berada dalam keadaan sihat walafiat dan damai, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan, ada pengumuman kitab yang kita mengaji ini, pihak masjid ada menyediakan khidmat tetapi dalam bentuk jualan. Ada di sebelah sini, belah kiri. Kalau tuan-tuan saya lagi duk baca rasa nak beli, nak buat rujukan, ada kitab tu masjid dah sedia. Boleh tuan-tuan dapatkan di sebelah tepi kawasan sana. Allah.
Nama kitab tafsir kita, kitab tafsir Nurul Ihsan, karangan Sahibul Fadilah Syekh Sa'id bin Umar Qadi Citra Kedah, dan permulaan kitab ini ditulis pada tahun 1926, lama. Baik, alhamdulillah Allah bagi kesempatan untuk kita nak ngaji. Jadi berkata Syekh yang mengarang kitab tafsir Nurul Ihsan, yang mana kitab tafsir ini adalah hasil daripada pujukan sahabat, kawan-kawan asatizah yang ada sezaman dengan Tok Syekh Sa'id bin Umar ni. Mereka pujuk dia tahun 1926, lebih kurang begitu lah. Mereka kata, Tok Syekh, tolong Ustaz, bagi Ustaz ada terjemahan ataupun tafsir Al-Quran dalam bahasa Melayu Kedah. Maksud dia bahasa utara. Kita baca tafsir dia bahasa utara. Saat lorak dia apa semua dia ada setengah-setengah sangkut dengan bahasa utara. Jadi kawan-kawan Syekh minta tolong, sebab zaman tu 1926, tahun 1950 lebih 60 lebih, zaman Piramli pun tengok jadi lumah. Cik Burus pun pakai tudung lagu Cik Burus. Nampak tak? Tahun 1926, 30 tahun lagi belakang. Lagilah tak jumpa benda-benda ni juga. Jadi sahabat-sahabat Syekh Sa'id ni kata kat dia, Tuan Guru, tolong Ustaz, tulis kat kami, buat dekat kami, ataupun tolong bagi ada satu kitab tafsir dalam bahasa Melayu. Tapi dalam, kalau mukadimah disebut dalam bahasa Melayu Kedah, tapi maksudnya dalam bahasa Melayu lah, untuk jadi bahan bacaan dan rujukan kami supaya kami lebih mendalami Al-Quran. Maka Tok Syekh pun dia kata, aku ni bukanlah ahli, tapi aku tulis juga untuk memenuhi permintaan sahabat-sahabat aku. Mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita, dan jadi manfaat pada Tuan Guru, dan jadi manfaat kepada ahli keluarga Tuan Guru. Bila saya kata lagu tu, sebenarnya saya saja nak sebut. Tak tahu tuan-tuan terfikir atau tak, tapi saya secara peribadi saya terfikir. Benda ni saya terfikir bila almarhum, kita kata Tan Sri Piramli kan. Sorry lah no, saja sebut. Kalau ada ahli keluarga, ada adik-adik, siapa yang ada dalam ini, hak mana manfaat ambil, hak mana ada tak kena kita betul. Cuma nak kata-kata, bila Tan Sri Piramli dia meninggal, dia tinggalkan keluarga dia, wallahualam, bagi pandangan saya sebagai rakyat biasa, kita kata macam Allah kesian keluarga dia, sedangkan dia seorang satu bintang yang cukup hebat. Bila jadi begitu, saya tanya pula kepada ulama-ulama kita. Contohnya Syekh Al-Ustaz Fadilatul Ustaz Syekh Idris Marbawi, bagaimana keadaan keluarganya sekarang? Sedangkan dia seorang ulama yang hebat, patutnya keluarganya kita muliakan. Syekh Sa'id Umar misalnya, tengok hari ini kita jadikan kitabnya sebagai rujukan dan pegangan kita untuk bagi kita cerah sikit berkaitan Quran. Bagaimanalah keadaan keluarganya? Patutnya kita kena kenal keluarga ulama dan memuliakan ahli keluarganya. Kerana bukan sebab kalau katalah anak Syekh bukan jadi ustaz sekalipun, atas barakah ayah dia tadi kita dapat cerah mata hati. Jadi saya menyeru kepada kita sama-sama di sini, kut-kut siapa ada inisiatif, ada idea, bawalah benda-benda yang baru yang kita kata ziarah ulama ke, memuliakan keluarga ulama ke, mendengarkan nama-nama keluarga ulama ke, ataupun kita kenal hak mana ahli keluarga ulama yang ada di sini, bagi mereka layanan first class dan sebagainya. Bukan sebab apa? Atas dasar ilmu tadi itu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah kata dalam Quran, martabat ilmu ni bukan kita angkat, Allah Ta'ala yang angkat. Jadi apalah kiranya kita membantu melaksanakan, merealisasikan keluarga yang mana ahli keluarganya, barangkali ayah dia, abang dia biasa menyumbangkan ilmu kepada cerah mata hati kita. Ayat tu, wallahualam, sekadar ambil buah fikiran, sekadar ambil buah fikiran. Khair.
Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin. Dan kata pengarang Tok Syekh kita mulakan kitabnya dengan surah Al-Fatihah. Ini kita dah bicara bulan lepas. Surah Al-Fatihah Makiyah. Makiyah ni kita ada cerita dah sikit bahawa Al-Quran ni dia terbagi kepada dua bahagian, jenis ataupun pecahan ataupun macam. Ada dua macam surah. Satu surah Makiyah, satu surah Madaniyah. Makiyah yang mana diturunkan, kita ambil yang ulama jumhur pegang tu, yang mana yang turun sebelum daripada hijrah. Sebagai contoh, ketika Nabi dapat wahyu, di Taif. Nabi dapat wahyu. Tak tahulah Taif tu tentang masa dekat mana. Dia dekat dengan Madinah kalau tak silap saya. Tapi surah yang turun di situ tetap dipanggil surah Makiyah, walaupun dia turun dekat Madinah. Sebab Nabi belum berhijrah lagi. Entah nampak tak betapa besarnya yang kata menyambut dan meraihkan ma'al hijrah tu. Ma'al hijrah tu besar tak besarnya nak raih ma'al hijrah. Hak tinggi hijrah ikut sekolah. Cuma nak kata ma'al hijrah tu yang kita duk raih tu bukan bersama. Berlakunya perjalanan Nabi tu kita raih dia pada awal Muharram, walaupun dia berjalan barangkali bulan Safar dan sebagainya. Tapi nak cerita kata keraian itu kita buat bersama. Pasal dia cukup penting nak menentukan salah satunya hak Quran kita. Surah Al-Fatihah Makiyah. Kita faham dia turun masa ni orang kafir musyrikin Mekah. Maknanya orang jenis sebut Tuhan dia ada hak tu. Tanya Tuhan dia siapa dia pun tak tahu. Tapi dia tanya hak Tuhan ada. Nabi sebut Tuhan aku Ar-Rahman. Siapa dia? Tuhan aku tu dia hak yang buat daripada buah kurma. Ada jenis bangsa lagu ni. Cakap tak erti, cerita tak mau dengar. Bila suruh buat, entah tak tahu lah macam mana. Jenis bangsa lagu turun ayat ni. Jadi kalau kita hari ni ada benda yang kita nak kena cakap, nak ketuk hati kita, kena memang baca ayat-ayat surah Makiyah ni. Supaya hak mana keras-keras kita boleh. Saat ini kita tengok macam mana kita buat. Kita cuba. Lagi cara Ustaz kecil ni lah. Tengok mana. 7 ayat dengan. Pasal apa ada dengan? Sebab dia nak habang kata surah Fatihah dia termasuk dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang pertama. Surah Fatihah. Qala musannif kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, siapa yang saya ulang sekali lagi, siapa yang ada kitab lama lagu saya ni, warna dia taklah canggih sangat, warna pink. Kitab warna pink. Kalau siapa pakai kitab lagu ni, dia bubuh dekat situ alif ada baris atas, tak dak. Alif tak ada baris atas. Alif dia ada tanda kepala suat saja. Jadi pegetui saya kat situ. Barangkali ni cara tulis lama, bagi mudah nak baca, takut tak reti. Tapi kalau mana hak jenis yang masjid jual, dia dah pakai resam Osmani. Yang tu tak ada masalah. Okey, poin yang pertama, huruf ketika membaca. Ini poin ni saya pun dapat nak kongsi dengan tuan-tuan. Baru juga dapat cara nak putih bacaan. Kita putih bacaan ni tiap hari bukan. Ada aja nanti tahun ni kita ubah satu, tahun depan ubah lagi. Sampai tiba tu ya. Huruf ha pada ha itu bukan ha hijrah, bukan ha. Bukan yang hak gelap, ha ni ha tak ada gelap tu. Ha pedah ni dan juga huruf ain. Bila baca, bila nak sebut dia punya makhraj pi dulu.
baru baris jadi. Nak sebut dia jangan haka hiku hulu dulu. Tu ada dulu. Contoh bagi dengan kuat sikit. Nampak? Dia tak tahu al-hi ke al-hu ke al-ha, tapi ha tu bunyi dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua Ar-Rahmanir Rahim. Ha boleh, hai boleh, ha boleh, tapi hai baris mai kemudian. Tu bunyi dulu. Boleh dapat? Jadi bila baca Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Nirrahim. Ha tu ada dulu. Nak abang kata makhraj dia datang situ. Dia pergi dulu. Lagu mana tuan nak tulis nota saya tak tahu. Huruf ha bunyi makhraj. Dulu. Jangan mana tak tahu. Tulislah. Kat mana cara ikut masing-masing buku nota, masing-masing buku nota. Huruf ain pula dia tak boleh Alhamdulillahirabbil alamin. Tak boleh dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak boleh dulu. Dia kena ada dia punya tarik dia dulu sikit. Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia kena ada dulu dia punya alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baru betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oi, tak ada. Kan betul. Dia kena bagi ada dia punya ada bunyi dia makhraj dia kena pergi sikit dulu. Baru bobo baris. Kalau baris atas ha. Baris bawah hai. Baris depan hu. Dia bunyi macam tu. Boleh dapat? Wallahu a'lam. Tu tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa dia? Segala puji-puji itu bagi Allah. Nama khas bagi Allah Ta'ala. Ulama sebahagiannya mengatakan kalimah Allah ini dia tak ada kata akar dia. Hak dia tu dia lah. Contoh dia dia tak ada, bukan nak bagi contoh payah. Sebab apa? Sebab dia bukan contohnya kalau kita kata suci. Suci, menyuci, pencuci, tukang cuci. Tapi kalau Allah, dia tak ada dah. Dia tak boleh nak jadi ikut macam mana. Dia tak boleh jadi. Tapi dia tak boleh pula kita kata ada seorang kata, ada setengah kata dia kalimah alif lam asalnya ilah. Ilah ni Tuhan. Alif lam ha. La ilaha tu. La ilah. Ilah tu Tuhan. Jadi sebab dia nama spesial, dia bubuh alif lam. Tapi kalau kata ada alif lam, contoh kalau tuan-tuan kata nama Allah Ta'ala kita ambil Huwallahu allazi la ilaha illahu huwal malikul quddus. Ataupun kita baca doa qunut nasilah tu kan, main kat tengah-tengah tu bila yang kata ihzimhum tu sebelum tu kata apa? Ya Qahhar, Ya Jabbar. Ada contoh kan? Okey. Baik, bila kita kata ya tu kita seru. Bila kita seru contoh nama Allah. Contoh Ya Rahim contohnya kan. Kita tak kata pun Ya Ar-Rahim. Sebab dia ada alif lam kat depannya pun dia masuk. Contohnya contoh. Tapi kalau Ya Allah, jadi Ya Allah. Kalau kata alif tu alif lam, pasal apa kita kata Ya Allah? Patutnya Ya Allah lah. Jadi tak boleh. Tu orang kata Allah ni dia special. Dia tak tahu. Sebab tu kalau buka tajwid, dia masuk dalam bab lafzul jalalah, lafaz yang tinggi, tak boleh kacau. Maksudnya kalau kita baca contohnya kan, kalau kita tengok prinsip
Huruf ketiga baris atas untuk alif tak ada balik, ihdinas siratal mustaqim kan? Ihdinas siratal mustaqim, kalau kita tengok alif tak ada balik. Macam mana boleh baca ihdina? Tengok huruf ketiga. Kalimah Allah alif mana ada balik. Tapi bolehkah kita pakai huruf ketiga? Kita pergi kata ya, Allah tak boleh payah. Tak ada. Allah special. Tanam tu sudah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-puji itu bagi Allah, Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Salah satu dia ni nak kata apa? Daripada manusia dan jin dan malaikat dan segala binatang, darat dan laut dan langit, bumi dan lainnya. Maka tiap-tiap satu itu nama alam, arti alamat atas Tuhan, iaitu yang menjadikannya seperti tahi lembu, alamat atas ada lembu. Maka Allah itu nama bagi Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Contoh salah satu bukti. Dulu saya ingat tahun 2010, 2009, 2007, betul lah dulu. Ini 2014, 7 tahun dah, 8 tahun yang lalu. Bila main satu isu makhluk pelik-pelik. Ikan ada nama Allah, pokok ada nama Allah. Semua orang kata, ya Allah, tak mana pokok ni, nak pergi tengok dulu, tak mana ni. Semua makan nak pihak ada yang sembah lah apa kita buat. Waktu dah settle, kita ada atasi. Saya main apa-apa tuan-tuan. Sebenarnya benda yang ada tulis nama Allah ni bukan saja pokok. Semua makhluk yang Allah Ta'ala buat atas muka bumi, semuanya ada cok mohon kalimah alif lam lam ha. Reti cari dia tak reti. Contoh paling simple, anak kita, semua baby yang lahir telinga kiri kan mesti ada alif lam lam ha. Confirm je. Bukan kata anak kawan nak masuk mestika saja. Dia tulis anak dia ada alif lam lam ha. Semua orang pakai pergi melawat anak dia tak pasal-pasal. Cucu kita pun ada. Sebab apa? Sebab dia dah habaq. Maka tiap-tiap satu itu namanya alam. Benda yang Allah Ta'ala buat. Kita semua ni cuma masih ada terima capak. Saat ini dah jadi terima capak. Bagi terima capak, khot dia dah jadi merepok lah. Baby dulu terima habis. Nampaklah alif lam lam ha. Cantik kan? Pasal apa? Pasal Allah buat, dia bagi signature lah. Buah kurma dulu esok ni orang bawa ni kan. Sementara duk tunggu nak buka puasa rasa tak apa. Belek buah kurma mesti jumpa punya. Urat buah kurma tu mesti setiap biji ada alif lam lam ha. Confirm. Daun belek tengok uratnya mesti jumpa punya ada tulis alif lam lam ha. Confirm. Pasal apa? Allah the creator. Yang ini syukur katakan. Alam ni Allah kan dia sebut dia ni menciptakan. Tuan-tuan cuba tengok kawan-kawan kita hak mana jadi arkitek lah misalnya kan, dia nak design bangunan kan. Kalau kita tengok deskripsi tugas dia, dia punya description atau dalam bahasa mudah dia job scope dia. Job scope arkitek ni, dia kena design, dia kena pantau, dia kena design, merancang dan pantau benda. Mana orang tahu seorang arkitek kena buat begitu? Melainkan ilmu arkitek ni dia mesti kena base dia dengan Quran juga. Kalau tuan-tuan tengok surah yang selalu Datuk Harudin pun selalu buat surah kita baca apa semua kan tu yang Huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul qudus kan. Ayat bawah dia surah Al-Hasyr tu lah. Huwallahul khaliqul bari'un musawwiru lahul asmaul husna. Tiga sifat ni. Huwallahul khaliqun menciptakan, bari'un merancang, musawwirun adalah yang mendesain. Dia mesti kena duduk sekali. Sedangkan ayat atas tadi Allah Ta'ala sebut dah sifat dia. Huwallahul malik, Allahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus, malikul quddus, assalam, al-mu'minun, al-muhaiminun, al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir. Duduk sekali semua. Pasal apa dia tak sebut tiga sifat ni duduk sekali? Ataupun pasal apa tak bubuh huruf-huruf lain pun main duduk bawah. Hak khaliq duduk atas ke, hak ni main bawah ke, ikutlah.
Tapi pasal apa Allah susun Khaliqun, yang menciptakan, Bari'un, yang merancang, Musawwirun, yang design benda tu. Tiga ni mesti kena duduk sekali. Betul kata Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala kata kat kita apa dalam surah An-Nahl dulu kita tulis ayat 89 apa dia? Wa nazzalna 'alaika kitaban wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami bagi Quran untuk kamu menerangkan semua benda yang kamu nak tahu. Semua benda, tuan-tuan nak benda apa, tuan-tuan cakap insya-Allah cari dalam Quran mesti jumpa. Kalau tak jumpa bukan tak ada, ilmu kita tak sampai. Macam saya abang tadi, kita ada baca Allahul Khaliqun apa semua, tapi tak perasan. Lah, sifat Khaliq, sifat Bari, sifat Musawwir dia kena duduk sekali. Allah kalau klaim dia kan macam kita baca Asmaul Husna, dia duduk sekali, tiba-tiba dia mana bisa. Khaliq, cipta, Bari, rancang, nak buat dalam mana? Musawwir. Pasal tu Allah sebut, dia kata apa? Ni contoh contoh. Ni kalau ceramah alam sekitar ni laku ni. Apa dia? Cuba tengok surah Sajadah. Dua kemarin kita baca pagi subuh. Kita baca surah Sajadah, dia kata apa? Ayat nombor 4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Summa stawa 'alal 'arsy. Apa dia? Allah yang buat langit dan bumi. Allah yang buat langit dan bumi dan yang ada segala di dalamnya itu dalam masa 6 masa. Sittati ayam, 6 masa. Tak tahulah hari apa, tak tahulah. Yang penting 6 masa. Maknanya ada memakan masa. Boleh tak saya guna perkataan apa tu? Ingat tau, bila saya cerita, saya bukan nak ajak orang syirik apa, tak ada. Kita nak bagi faham, nak guna ayat yang mudah kita faham. Allah tetap maha berkuasa, tak ada siapa boleh challenge dia. Bahasa Allah Ta'ala paling cemerlang dunia akhirat. Tapi nak guna dengan ilmu kita ni, dia kena pakai bahasa kita sendiri baru kita faham. Allah dia kata dia buat langit, bumi dan segala dalamnya dalam 6 masa, maknanya memakan masa. Pasal Allah memakan masa. Kalau dalam surah Yasin kata innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu Allah dah abang dah. Kalau dia nak benda, dia abang dekat orang, kun fayakun, jadi. Hak kita, hak Nabi Adam pun Allah kata kun fayakun, jadi. Mana ada buat Nabi Adam berapa lama? Tak ada. Tapi pasal apa nak buat alam ni sampai memakan masa? Kita kata memakan masa 6 masa. Maksud kalau kita guna istilah kita loh. Jadilah. Yang ni 6 masa. Lamanya. Nak apa? Tuan-tuan, Allah yang buat, dia boleh buat kun fayakun. Tak ada kurang pada dia. Kalau dia kata dia buat dalam masa 6 masa, menunjukkan kata bukan kurang. Nak apa kata Allah buat benda ni terlalu detail. Sedangkan dia boleh kata kun fayakun. Ada cacat tak kalau dia kata kun fayakun? Kita jadi kun fayakun. Kita jadi kun fayakun. Tak sah kita. Ni kat luar rumah kita tu, apa nama lalang tu. Hari ni tak ada, esok timbul. Kun fayakun dia naik. Baik, cabut lalang bagi dekat Makman. Tengok mereka ambil berapa masa punya nak kaji Makman. Pasal apa? Pasal terlalu detail. Itu kun fayakun. Semalam tak ada, hari ni ada. Ayam ambun. Siang tak ada, esok pagi ada. Ambil ayam ambun, masuk dalam Makman. Jenuh orang punya duk cari. Pasal apa? Terlalu detail. Benda tak ada kun fayakun. Ada cacat kan? Tak ada cacat. Tapi dalam tak ada cacat tu, Allah buat alam ini 6 waktunya. Nak tunjuk kata apa? Detail. Bila detail, apa maknanya? Tuan-tuan, hargai alam ini. Jangan duk cemar tak ketahuan, jangan duk buat sampah tak ketahuan, jangan duk buat tak ketahuan ada dunia ni. Pasal apa? Tuhan buat makan masa. Bukan nak apa kata dia tak tera, nak apa kata dia detail. Kita senang-senang buat untuk rokok tahu ikut dan hijau ikut dan. Oi, jangan buat pasal tuan. Oi, ini bukan kita punya. So dia tanya, dia kata, "Hai, bukankah aku sebut dalam surah Fatihah, Rabbal Alamin, Tuhan sekalian alam?" Kita ada jawab tak situ tak apa. Nampak? Boleh. Jom sambung. Baik, dia kata apa?
Ar-Rahmanir Rahim. Allahu Akbar. Lepas Allah Ta'ala habangkan kita, kata segala puji, nama dia hak terbaik. Jadi kita dengar, ya Allah, Allah cipta dalam masa. Ingatkan kalau kata dalam masa, nampak Allah Ta'ala tak eri. Rupanya nak habang kata patut dia sebut dalam surah Al-Mulk tadi. Tengok langit, ada retak, ada pecah-pecah, ada apa nama tak jadi. Tengok langit, tak ada. Tengok apa nama unta, ada problem tak dengan unta? Tak ada. Tengok burung, ada tak? Tak ada. Tengok kalden, tak ada. Tengok orang lagi, tak ada. Ustaz, ada orang cacat. Oh, saya kata hati-hati. Yang kata cacat kita, bukan Allah Ta'ala. Sebab dia kata dalam Quran, Wat-tini wa-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Sambung laqad. Laqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Aku cipta insan. Dia tak kata pun hak laki ke perempuan ke, hak elok rupa parah ke. Dia kata aku buat manusia sebaik-baik ciptaan. Maknanya hak cacat tu sebenarnya manusia sempurna. Kita nak bagi beza dengan kita kata dia cacat sebab dia tak sama dengan kita. Pasal bilangan mereka di Malaysia saja ada 50,000, lawan hak normal ada 30 juta. Cuba kalau 30 juta orang cacat, tengok. Orang cacat akan kata kita ni cacat. Nampaklah istilah tadi tu. Itu kena hati-hati. Hati-hati. Hak cacat, hak sumit itu semua istilah kita bagi. Tapi bagi Allah Ta'ala dah. Dia cipta kawan tu kemana? Boleh tak? Bila Allah Ta'ala cerita lagu tu, Allah Ta'ala kata pula Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan yang amat murah di dalam dunia ini, lagi yang amat mengasihani bagi hamba-Nya yang mukminin di dalam akhirat. Oh, ada beza pula dah. Ar-Rahman satu, Ar-Rahim satu. Okey, poin yang pertama tulis dekat situ. Apa dia? Ar-Rahman, Ar-Rahim mai daripada perkataan yang sama, rahmah. Dia mai daripada perkataan asal yang sama, rahmah. Itu ubah bawah jadi Rahman, ubah bawah jadi Rahim. Beza yang kedua, ini kalau siapa nak tulis atau kita tulis Ar-Rahman sini, Ar-Rahim sini. Atas kita tulis kata akarnya sama, rahmah. Bawah dia beza dia. Rahman apa, Rahim apa. Yang pertama, Ar-Rahman dalam Al-Quran. Tuan-tuan carilah tak mana pun perkataan Rahman, semuanya Allah buat untuk ganti nama diri dia. Contoh mak Nabi Isa, Siti Maryam, dia kata apa? Faquli inni nazartu lirrahmani sawma. Aku nazar dengan Ar-Rahman, maknanya Allah. Nabi sebut dekat para sahabat, Ar-Rahman 'allamal Quran. Nampak tak? Ar-Rahman. Lagi masa sebelum ada Bismillahirrahmanirrahim, macam kita contoh sebelum ni kita kata Bismikallahumma, dengan nama kamu wahai, dengan namamu wahai Allah. Bismikallahumma, dengan namamu wahai Allah. Lepas tu turun firman Allah, qul id'ullaha aw id'ur rahman. Surah apa? Al-Isra ayat 110. Al-Isra 111 ayat, second last punya ayat. Qul id'ullaha aw id'ur rahman. Pasal apa? Ada cerita dia juga. Siapa dia watak utama cerita ni? Musailamatul Kadzdzab. Manusia paling tak guna sekali. La haula wala quwwata illa billah. Oh ni alang-alang sebut dia tak guna tu, sebab orang kata ustaz, orang dah mati dah, orang kata apa. Baik, saya pesan. Pasal apa saya kata macam tu? Kata tu saja kata sebab nak bagi cerita. Tuan-tuan, tengok saya sebut. Siapa watak utama cerita ni? Musailamatul Kadzdzab. Manusia tak guna. Nampak? Tuan-tuan, Musailamatul Kadzdzab, dia keluar lepas Nabi. Maksudnya lepas Nabi wafat, dia mengaku dia jadi Nabi. Okey, fine. Katalah Nabi tinggal kita
adalah lebih kurang approximately lebih kurang tambah tolak Nabi tinggalkan kita 1000 tahun. Katalah lagu tu sebab ditolak berapa? Kira tambah 1000 tahun. Nabi tinggal kita 1000 tahun dah. Maknanya Musailamatul Kazzab keluar selepas Nabi. Kalau kata Musailamah meninggal pun, mati pun 1000 tahun juga lah. Musailamah mati masa umur berapa? Tulis kat situ nota. Saya tak bagi sebab saya pun tak tahu. Tuan-tuan balik cari. Sebab apa? Tuan-tuan akan reti nak hitung dia macam mana. Apa dia? Musailamah dia mati, katalah umur dia 60, katalah umur dia 80. Umur tinggi dia. Musailamah mati umur 100. Musailamah mati umur 100. Makna dia duduk ada muka bumi 100 tahun. Lepas Nabi wafat, dia keluar cerita dia, lepas tu dia pun mati. Makna dia sekarang ni Musailamah duduk dalam kubur 1000 tahun. Lampu merahnya menandakan bukan Musailamah nak. Makna dia nak azan. Kita berhenti sekali kat situ, kita sambung. Allah. أشهد أن محمدا رسول
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, sekali lagi. Musailamatul Kazzab. Baik, tak usah cerita yang ini dulu. Saya kita ambil cerita dia dulu. Saya kita cerita dia tak faham lah. Saya kalau kita kata dulu tu Musailamah ni, tu dia apa dia? Dia masa Nabi tu ada, dia buat perangai dah. Kawasan yang dia dulu, nama dia Al-Yamamah. Tu dia tu. Itu nama kampung Musailamah. Sebab tu bagi perang Yamamah. Ingat tak? Perang selepas Nabi wafat, perang yang diadakan oleh Sayyidina Abu Bakar menentang orang-orang murtad dipanggil sebagai perang Riddah atau perang Yamamah. Yamamah itu tempat Musailamah. Okey, saya jawab tanya. Sebagai pengetahuan am, Syekh Idris Marbawi yang tulis. Dia kata apa? Yamamah ni dia dekat area Riyadh. Tak silap. Riyadh. Lahir daripada dia Musailamah Al-Kazzab. Selepas Musailamah Al-Kazzab, siapa yang lahir selepas itu, tuan-tuan buka lah mana-mana kitab pun. Dan ada satu kitab yang saya terkejut, saya baca berkaitan dengan mereka-mereka golongan yang, maaf saya guna istilah, yang agak ekstrim dan dikenali sebagai golongan Salafi sekarang ini. Orang yang lahir daripada Riyadh, yang Nabi kata akan tumbuh tanduk syaitan, lepas tumbuh satu, patah tumbuh lagi, yang mula sekali tumbuh Musailamatul Kazzab. Lepas dia timbullah itu yang bawa, yang dinisbahkan kepada dia tu Wahabiyah tadi. Dia, tuan-tuan rajin, tuan-tuan pergi cari kat maktabah. Abang dia tulis buku tolak apa yang hati dia cakap. Saya ada buku, cuma saya tak bawa tunjuk kat tuan-tuan. Abang dia tulis tajuk apa? Sambaran petir daripada Allah Ta'ala kepada mereka yang berfahaman dengan yang ini. Adik dia Syakib, dia tulis dikarang oleh siapa? Syakib, adik-beradik, abang kepada tu. Tuan-tuan, benda ni banyak nak kena baca. Tuan-tuan baca pelan-pelan, jangan kalau tak apa tak ada Nabi kiamat, Nabi yang cerita. Ada kiamat, Nabi yang cerita, selesai. Baik, sambung. Musailamah dia tahu Nabi bila berdoa. Sebab tu saya doakan pasal Tok Syekh kami dulu masa kami duduk mengaji kat Musailamah. Allahu Akbar. Doa kuno dia tak sakit jenis Syekh apa Jibril dia doa ni. Sekali doa sejak ni. Allahu Akbar. Memang pengalaman saya. Sembahyang tarawih duduk betul geletak tangan-tangan. Dia jadi turun secara automatik pula. Rasa macam angkat tapi makin duduk turun. Lemah. Jadi doa setengah jam ni kan. Paling biasa setengah jam. Kalau macam malam 27 tu dia sejam. Duduk. Kadang-kadang dah macam tu lah. Dah macam ni lah kampung. Yang paling saya tak boleh masa saya tahun kedua ke tahun pertama. Saya sebenarnya dekat masjid Amru Al-As main tarawih. Malam 27 Syekh Jibril turun. Saya sembahyang doa, penuh ramai. Saya sembahyang tak doa sekali ramai. Dia macam orang dulu tak saya abang tu tuan, saya ni jahil dulu. Saya tak tahu kata yang Syekh Jibril ni orang ramai. Dia pasal doa dulu dia, kalau aku tahu aku masbuk. Kalau tahu masbuk lah. Saya tak tahu, saya orang tengok dia pun Syekh Jibril. Kita pun okey ya Syekh Jibril pun aku buat macam tahu sudah. Macam tu. Dia kata ni Syekh ni dia punya doa dia kemana. Kita tak sangka bila dia doa kemana. Maknanya macam orang kita lah. Doa pendek tapi macam bermakna dia doa. Kita tak tahu sekali dia bagi sejam tu kita duduk. Ini ayat Quran ke doa kuno ni. Dan kita rasa bila macam kita doa benar tak? Sami'allahu liman hamidah. Dia baca doa. Kita pun kadang-kadang dah baca, kadang-kadang macam duk balik kan. Bila datang balik kepada conscious mind ni,
Bila mai balik kepada kesedaran fizik kita ni, dia duk baca aku ni, aku seorang kan duk angkat tangan. Kan dia duk tiap lagu tu, aku yang duk ingat lagu tu. Sampai jadi macam tu, terlalu lama dulu tu. Bila saya duk makin turun, tangan angkat tak mau naik dah. Makin turun. Yang boleh jadi naik balik tahu siapa? Sebelah saya, Pak Cik tua, Arab, bongkok tuan-tuan, bongkok Cina ni. Jalan pakai tongkat. Tapi masa Syekh Jibril baca doa sejam, tangan dia duduk. Kita duduk. Tengok. Tak tahu apa ya. Sungguh. Saya tak ingat tahun 1 tahun 2 panggil pada itu. Sungguh kan. Yang boleh jadi duduk naik tak turun tu pasal Pak Cik sebelah saya. Kalau tak ada dia fikir apa? Ataupun apa? Mufarokoh apa? Punya lama kata Allah. Baik. Kita kata Musailamah Kazzab, dia tahu bila Nabi berdoa, Nabi suka kata syekh ni dari doa tu kan dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia suka sebut benda tu. Nabi bila berdoa, Nabi suka sebut Ya Allah, Ya Rahman. Bila Nabi kata Ya Allah, Ya Rahman, maka Allah kata Bismillahirrahmanirrahim kan. Nabi tu kata Ya Allah, Ya Rahman. Orang kafir musyrikin Mekah, ingat tadi mula-mula surah Makkiyah. Orang kafir musyrikin Mekah, otak mereka tak apa nak boleh nak kenal. Tak apa nak kenal. Dia kata apa? Tengok Muhammad, dia habaq kat kita, jomlah kita sembah Tuhan yang satu. Dia duk seru pada Tuhan dua. Satu Allah, satu Rahman. Nampak tak hati? Dia kata begitu. Musailamah pula, dia tahu Nabi duk doa begitu. Dia suruh kawan-kawan dia gelarkan diri dia Ar-Rahmanul Yamamah. Nampak perangai? Tuan-tuan kena ingat Ar-Rahman ni, kalau kita nak bunuh nama kita pun kita kena bunuh Abdul Rahman. Rahman ni hanya Allah Ta'ala saja. Macam saya kata tadi lah, tuan-tuan cari dalam Quran. Kalau Rahim, apa beza Rahim? Rahim, Allah habaq sifat dia. Inna Allaha ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah Maha Mengasihani. Allah sifat dia mengasihani. Allah mengasihani orang mukmin. Walil mu'minina rahimah. Dengan orang mukmin Allah sayang, kasih. Allah habaq sifat dia. Tapi kalau nak habaq kata Allah mesti habaq Rahmannya. Musailamah, dia pergi guna nama dia. Dia kata apa panggil aku Ar-Rahmanul Yamamah, nama dia. Jadi bila Nabi doa Ya Allah, Ya Rahman, kawan-kawan dia kata, tu tengok Nabi panggil Musailamah. La haula wala quwwata illa billah. Allah bagi balik dekat dia pasal dia buat kata muka bumi Allah. Sampai hari ni orang kata apa? Musailamatul Kazzab, Musailamah pembohong. Sampai hari ni ambil nama Allah pakai buat kat dia. Sampai hari ni Allah hina dia. Okey, yang saya nak cerita tadi apa dia? Balik tadi. Musailamah lepas zaman Nabi. Kalau kita kata Nabi tinggal kita 1000 tahun, cuba kalau kita kata Musailamah tinggal kita 900 tahun. Katalah Musailamah mati, umur dia 100 tahun. Umur banyak tak apa. Kalau kurang lagi bahaya, kalau banyak tak apa. Katalah Musailamah mati umur 100 tahun, duduk dalam kubur, kita duk kata Musailamah pembohong, Musailamah pembohong, Musailamah kaki pembohong. Tuan-tuan, orang duk belajar ilmu agama lepas zaman Nabi, zaman sahabat tabi'in apa semua duk kata Musailamah kaki pembohong. Daripada dia duduk dalam kubur tu, umur dia 100 tahun. Contoh, umur dia 100 tahun dia duduk dalam kubur. Sampai kita sekarang kita kata Nabi tinggal kita 1000 tahun, dia tinggal kita 900 tahun. Selama 900 tahun orang berkata Musailamah kaki pembohong. Saya tak mau ambil yang tu. Saya nak kata umur dia 100 tahun dia mati, dia duduk dalam kubur 900 tahun. Makna dia tuan-tuan, kita ni boleh
boleh jadi kita duduk lebih lama dalam kubur daripada atas muka bumi. Rebut cari amalan teman kita dalam kubur. Dia contoh lagi yang selalu saya bagi, yang selalu saya bawa contoh tu, tapi tak kait tajuk ni, tapi selalu saya bagi. Apa dia? Anak Nabi Adam. Qabil dia bunuh adik dia. Qabil dia bunuh adik dia, lepas tu dia mati. Maknanya dia ada. Itu saya kata, saya cerita bukan nak hina. Wallahi anak Nabi, keluarga Nabi semua yang mulia, Nabi apa pun semua yang mulia. Tapi nak cerita ambil teladan kita. Anak Nabi Adam nama Qabil, dia bunuh adik dia Habil, lepas tu dia mati. Maknanya dia ada kat dia perbuatan membunuh orang. Dia duduk dalam kubur sampailah umur mereka dengan kita lah ni 20,000 tahun lebih kurang, atau 15,000 tahun. 15,000 tahun. Katalah masa Qabil bunuh adik dia, umur dia 250 tahun. Nabi Syekh umur dia last kali 712. Katalah Qabil bunuh adik dia, yang dia kata la'aqtulannak, aku bunuh adik. Katalah dia bunuh adik dia masa tu umur dia 250 tahun. 250 tahun nisbah dengan kita, lama lah. Tapi lama dia pun nak nisbah dia dengan lah ni mana kiamat lagi. Esok kan kiamat, lusa setahun lagi kiamat. Ya, boleh jadi 100 tahun. Dia duduk dalam kubur hampir 15,000 tahun. Dia duduk atas muka bumi 250 tahun. Allah Tuhan, jawab bukan dalam kubur. Takut saya. Saya umur 30, kalau mati hari ini, kiamat lagi 100 tahun, 70 tahun dia bekan nak cerita lagi. Gila betul. Hak ni yang kita nak abang kat kawan-kawan kita, hak mana muda-muda, hak mana ada, kita nak abang lagu tu. Hampa cuba tengok kawan hampa yang 18 tahun dia racing motor, dia buat apa kan kita kata. Ataupun kawan saya yang cameraman tu, hari tu saya jumpa mak dia masa saya pergi sahabat berenang. Dia meninggal dunia. Orang dia baik, cameraman baik, orang dia last kali dia dan buat program saya 3 program Ustaz Tuan. Jadi saham untuk dia ke akhirat suruh. Dia kena kencing tikui, umur 25 meninggal dunia. Dia meninggal dunia umur 25, 2 tahun lepas ke 1 tahun lepas katalah, takkan kiamat lagi 5 tahun. Kalau kiamat lagi 100 tahun, lagi baki 85 tahun nak cerita mana tuan? Oh ya Allah. Kawan kita tu, member saya hafal Quran. Sama Tok Syekh dengan saya. Kami tasmid dekat guru yang sama, Ustaz Yazid. Hafizahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi dawaihi amin. Ustaz Yazid tu kami tasmid sama. Nama dia almarhum Zulkifli. Kawan saya tu tasmid sama. Saya kalau sebelum tasmid kat Syekh, saya tasmid kat dia dulu. Dia ingat Quran kan. Mulut sentiasa buat kami baca Quran. Ni Zulkifli tinggi orang dia, kurus, putih. Boleh ingat lagi, dia kena leukemia tu kan. Dia meninggal masa umur saya, kami sama umur, masa umur 21. Dan jadi hafiz. Dia meninggal umur 21. Tuan-tuan, saya umur 30. Pejam celik dah 9 tahun. Takkan kiamat lagi 20 tahun? Mana ada, kita tak tahu, kata lagi 50 tahun sudah. Tu, dia meninggal 21 tahun, duduk atas bumi 21 tahun, duduk dalam kubur 50 tahun. Gila. Hak ni saya abang kat tuan-tuan tak dapat hal lain pun tak apalah, pegang hati kata Tuhan tu dia berkuasa, dia boleh bagi hidup kita balik dan dia nak hitung kita balik. Tapi sebelum hitung dia bagi kita transit dulu 50 tahun, 100 tahun dalam kubur, nak tunjuk kat kita kata apa? Dulu kat dunia kau belajar, kau tengok. Abang kat ahli keluarga kita benda ni suruh dia buat fikir asal. Kita boleh jadi duduk dalam kubur lebih lama masa kita duduk atas dunia ni. Tu. Hak tu cerita lagi nak abang. Pasal tu duduk baca Ar-Rahman Ar-Rahim. Pasal apa? Tu dia abang kata Tuhan ni dia Rahman sebab apa? Dia murah dengan orang di dunia ni. Tak kira siapa, agama apa pun tak ada lah tangan. Contoh kan, contoh lah kita bagi Syarukhan. Syarukhan nak kahwin dengan Kajol lah pada filem kan. Dia angkat tangan pergi kat Tuhan dia apa kan. Dia sudah boleh kahwin. Boleh kahwin. Anak kita nak nikah kat tangan dia, Allah tolonglah bagi lembut hati ayahku. Boleh kahwin tak? Boleh kahwin. Siapa saja Allah Ta'ala bagi. Okey, apa beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman bila orang minta dia bagi semua. Ar-Rahim kalau orang tak minta dia marah.
Sekali lagi, Ar-Rahman kalau minta dia bagi, tak kira siapa, minta bagi. Pemurah lah. Ar-Rahim tak minta dia marah. Tengok hadis Nabi. Nabi kata apa? Man lam yas'alillah, siapa yang tak minta dengan Allah, apa maknanya hadisnya? Ada tulis tak? Ada, alhamdulillah. Man lam yas'alillah ya Rabb, man lam yas'alillah ya Rabb alaihi. Siapa yang tak minta dengan Tuhan, Tuhan murka dengan dia. Tak minta dengan Tuhan, Tuhan marah. Minta. Pasal apa? Sebab dia rahim. Ar-Rahman macam kita. Kita dia ada lah sikit tu. Orang minta kita bagi, tapi bukan bagi semua. Tuhan tak, dia selain dia Rahman. Siapa saja minta dia semua bagi. Tapi dia ada satu rahim. Han tak minta Allah. Sebab tu Allah kata apa? Ni yang orang duk marah, ada suatu ketika orang marah ni tak ada tangan. Dia kata Nabi doa tak angkat tangan. Tak kisahlah tak angkat tangan ke apa kan. Hadis okey, dua benar nak. Aku ni otak ni dia macam CPU. Tak mana sangkut wire dia cerita. Dah ambil cerita semua, tak ada simpan. Cerita habis semua. Tak kita habis. Tak ada hutang apa-apa. Apa dia? Yang pertama tadi abang kata apa? Ni contoh doa ni. Orang kata Nabi doa tak angkat tangan. Mana boleh Nabi doa tak angkat tangan? Kalau hadis Nabi kata siapa yang tak ada tangan, dia kata ya Allah, ya Allah. Dia kata yang tu dia tak ada tangan, dia minta Allah. Nabi kata sahih tuan. Allah bila satu orang mai, ya Allah, ya Allah, minta buat begitu, minta. Kalau dia buat lagu ni, Allah tak letak sesuatu, Allah malu kalau dia tak buat lagu. Maknanya kalau kita buat lagu tu, Allah mesti letak sikit buat dalam tangan kita. Sebab tu kita buat lagu. Ini syarat ni, buh lagu ni tak kosong dia tangan balik. Tak kosong dia tangan balik tuan. Minta doa 10 kalau perkenan satu pun bahagia dunia akhirat. Pertama-tama Rabbana atina fid dunya hasanah kan. Katalah doa ni dia tak perkenan. Dia perkenan hak satu pun tuan dunia akhirat kita bahagia. Tapi nak abang kata siapa tak ada macam ni Nabi kata, Allah tak biar bila dia turun lagu tu kosong tangan. Tak ada. Itu satu hadis yang kadang-kadang orang bagi kita confuse. Hadis kedua yang selalu orang bagi confuse, baru ni saya dengar. Saya kata, rupanya orang tak hafal kat kita hadis ni bagi habis kan? Pandai dia pun. Apa dia? Ini duk sambut apa nama hari kelahiran Nabi ni. Dah lah dulu kata, ni hampa duk cari dalil bagi boleh. Dah sambut-sambut bila main tang Tala'al Badru pakai semua duk bangun. Bangun pasal apa Nabi kata ni bangun? Hadis Nabi sebut bila Nabi masuk ni dia punya marah ni. Hadis Nabi sebut bila Nabi masuk dalam perhimpunan ramai-ramai, para sahabat bangun. Nabi kata jangan bangun, duduk. Jangan buat aku macam pemimpin-pemimpin yang dahulu, macam raja-raja kamu, duduk. Nabi kata begitu. Siapa yang bangun kira macam dia ada buat, saya tak ingatlah hadis tu Nabi kata neraka ke dosa apa, tapi nak kata kira kalau dia buat tu Nabi tak suka. Semua para sahabat duduk. Ada tak yang bangun? Ada seorang, Sayyiduna Hasan bin Sabit. Tulis nama dia, Sayyiduna Hasan bin Sabit. Dia seorang berdiri. Nampak? Hadis ni orang selalu baca sekerat tadi ya, betul tak? Dia tak sambunglah bagi habis sikit. Bukan banyak pun. Time nak pegang hujah kita baca sekerat, baca lagi habis. Sayyiduna Hasan bin Sabit dia berdiri. Nabi tengok dia berdiri. Nabi kata, wahai Hasan. Ni bukan cucu Nabi, ni sahabat Nabi. Cucu Nabi Hasan Husain bin Sayyidina Ali ataupun bintun Fatimah. Ini nak abang kata sahabat Nabi, namanya Sayyidina Hasan bin Sabit. Wahai Hasan, apa yang menghalang kamu daripada duduk? Semua orang duduk, hang seorang berdiri. Dia dengar Nabi tanya lagu tu kat dia. Dia baca syair tu dekat Nabi tu kan. Dia kata apa? Berdiri memuliakan kamu adalah fardu bagi aku. Maka membuat atau melaksanakan yang fardu adalah kewajipan aku.
Aku hairan kenapa orang tidak memuliakan satu insan yang Allah letak segala perbendaharaan duduk pada dia. Dia adalah kemuliaan. Orang tengok dia, orang tak memulia. Aku rasa hairan. Nabi buat apa kat Hasan? Tak guna hang Hasan. Inilah dasar sajen Hasan. Tak ada, Nabi tak kata lagu tu. Nabi kata apa? Nabi kata, Nabi tak kata apa-apa. Nabi senyum saja tengok dia. Tanda macam Nabi redha dengan dia berdiri dengan Nabi. Mana? Faham? Ni, tu saya kata orang suka baca kat kita. Mentang-mentang dia tahu kita tak ada masa nak baca, baca sekerat-sekerat baca hati. Tuhan yang amat murah di dalam dunia ini, lagi yang amat mengasihani bagi hambanya yang mukmin di dalam akhirat. Ar-Rahman untuk dunia dan semua yang minta bagi. Ar-Rahim untuk orang Islam saja. Sebab tu ada satu hadis Nabi, orang yang akhir keluar daripada syurga. Tuan-tuan bisa dengar contoh tu? Saya contoh sikit sebagai penutup. Contoh kita, maknanya kita berhenti dekat Ar-Rahman Ar-Rahim, sambung nanti Maliki Yawmiddin. Mengaji yang 2-3 ayat. Rupanya Fatihah ni panjang. Kita je rasa pendek sebab apa? Ilmu kita. Kalau Tok Syekh, kalau tuan-tuan tak jumpa Tok Syekh penuh-penuh yang gila-gila lagi power. Bismillah tu ya, berapa kali punya anak murid tanda sampai koyak. Pasal tak sambung-sambung. Berhenti tuan-tuan tak bismillah, tanda, tak bismillah. Esok berhenti tak bismillah, tanda lagi tak bismillah. Tak forward lagi. Tak forward lagi. Sampai koyak dah lubang macam tu tuan-tuan lah. Punya tinggi ilmu dia. Sebab dia nak cerita yang kata dengan nama Allah. Tuhan lagu mana kata dengan nama Allah? Tuan-tuan, saya kata apa tadi? Ada seorang Nabi sebut dalam hadis Nabi. Ini semua hadis Sahih Bukhari Muslim. Sini kalau ada Sahih Bukhari Muslim boleh buka pun tadi tengok. Apa dia? Ada seorang lelaki. Cerita dia ialah bila pintu syurga dah ditutup, nak tutup, pintu neraka pun nak tutup, maknanya dah tak ada dah orang keluar masuk last dah. Tu saya harap balik peringatan kat kita nah. Ingat tuan-tuan, kita hidup ini, kata guru kami Fadilatul Ustaz Profesor Datuk Dr. Harudin. Oh silap, aku kata Ustaz, jangan sebut Profesor. Sebab apa? Profesor untuk gelaran ketika di universiti, bila dia sudah pencet, tidak boleh sebut lagi. Tapi saya nak sebut juga sebab memuliakan. Apa salahnya? Tapi tak apalah. Bismillah. Kata guru kami, tuan-tuan, hidup kita ni ada awal. Hidup kita ni ada awalnya. Maknanya sebelum ni kita tak ada, sekarang kita sudah ada. Tapi kena ingat, kita tidak ada pengakhirannya. Sama macam yang mana yang Nabi dahulu daripada kita, mereka semua tu walaupun dia dah duduk sebenarnya waktu itu Musalamah Al-Kazab yang tadi, esok dia akan bangun juga hidup sama macam kita. Kita ada awal, tidak ada penghujungnya. Maka rebut-rebutlah tuan-tuan buat benda baik. Tu je saya pesan. Rebutlah mana ada baik, rebutlah tuan-tuan. Sebab kita ada awal, tak ada penghujungnya. Jadi bila mana last dah tak ada dah orang nak keluar masuk, Allah perintahkan malaikat buat keluar hak yang penghuni neraka, hak yang orang Islam. Yang sabit hadis Nabi kata apa? Siapa-siapa yang beriman, dia akhir kalam dia la ilaha illallah, dalam hati dia ada sekelumit besar sawi iman, Allah akan keluar dia daripada neraka masuk balik. Memang badan dia akan jadi hitam, bentuk macam arang, macam kena bakar. Memang kena bakar dalam neraka. Tapi bila dia keluar balik, dia masuk di dalam telaga Hayyah. Masuk terjun dalam telaga tu, keluar jadi cantik terus, lawa balik macam mana asal dia umur 30 dulu. Itu cerita syurga yang nikmat. Nah, abang kata bila keluar semua orang daripada neraka dah masuk dah, ada seorang lagi last sekali dia. Tak tahulah siapa dia. Ya Bismillah ya Allah. Tak tahu siapa dia, tapi ada satu orang, dia last sekali dia keluar daripada neraka. Kadang-kadang dia berjalan, kadang-kadang dia merangkak, kadang-kadang dia mengisut. Mana kata mungkin kena hentam kuat sangat barangkali dia kena kan, sampai tak larat dia keluar. Bila dia keluar malaikat kata, "No, dia masuk dalam syurga." Malaikat macam orang tahu dah. "No, dia masuk dalam syurga." Malaikat kata, dia pun pi masuk. Elok masuk pintu syurga tu, terkejut. Patah balik.
Apa Tuhan main-main dengan saya? Syurga penuh, suruh saya masuk ke mana? Marah dah ni. Dah lah orang bagi masuk, letiak pun dah. Patutlah hang last sekali. Dah dalam hadis tu semua tu. Malaikat suruh dia tengok penuh. Lah penuh dia kata, main-main kat saya. Tapi sebenarnya hadis ni adalah salah satu hadis yang Nabi bila cerita, Nabi gelap. Di hujung dia tu Nabi gelap sampai nampak gigi geraham Nabi. Ini Nabi seronok. Tuan-tuan ada buat sikit lah. Itu sikit lah kita ambil sunnah Nabi. Nabi cerita, nak apa kenapa? Dia bila keluar last sekali, dia nak masuk, dia tengok syurga penuh. Dia marah Tuhan, kata apa? Tuhan buat main-main dengan aku. Tuhan kata, hang dulu di dunia biasa dengar pasal syurga. Dia kata, biasa. Hang bisa bayang tak syurga? Biasa. Hang pergi masuk tengok. Yang hang bayang tadi tu 10 kali ganda aku sedia dia. Dia masuk lagi sekali kali kedua tu dia. Hak yang dia bayang dulu 10 kali ganda Allah ganti balik kat dia. Dan kata Nabi, ini adalah orang yang paling rendah sekali martabat dalam syurga. Oh. Hei, tak mau masuk syurga lagi tak tahu. No, Allah mana. Nanti dekat tu dekat perkataan ayat Maliki Yaumiddin, insya-Allah kita sambung dalam bulan hadapan mana boleh bulan depan Ramadan lah. Main tarawih kan? Takkan nampak siang-siang saya dekat tempat lain, dekat KPI, dekat Bani, baca yang sama juga. Tapi kami tadi baru habis selesai. Kami habis baru surah Fatihah. Biasalah tuan-tuan saya cerita panjang. Jadi saya nak sebutkan tuan-tuan ada beberapa perkara. Kesimpulan pertama, tuan-tuan, Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Ingat, sifat-sifat yang Allah cerita dekat kita, dia nak tunjuk sungguh-sungguh kata dia berkuasa. Sebab tu kata Syekh dalam kitab dia, kalau kita sampai ke muka surat belakang, Alhamdulillahirrabbilalamin, dia nak ajak kita tauhid pada Allah Ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, dia nak cerita kat kita sifat Allah Ta'ala. Sebab itu kalau tengok tok-tok guru yang tulis kitab tauhid, dia pecahkan sifat wujud, qidam, baqa tu satu, lepas tu dia pecah pula sifat yang 99 tu daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Pecahan dia. Saya nak beritahu kat tuan-tuan sekali lagi, kesimpulan yang pertama, tuan-tuan, Allah Maha Berkuasa. Dia boleh hidupkan kita balik, dan boleh jadi kita duduk dalam kubur lebih lama daripada kita duduk pada muka bumi. Maka siaplah bekalan kita siap-siap. Bukan kita saja, ahli keluarga semua sekali. Yang kedua, tuan-tuan, Allah yang ada sifat Ar-Rahman, Allah ada sifat Ar-Rahim. Jangan rasa takut dengan Allah Ta'ala. Bukan takut apa? Maksudnya minta kepada Allah Ta'ala, Allah pasti akan bagi. Dan kesimpulan yang terakhir, tuan-tuan, kita pasti akan dihidupkan kembali untuk dihitung nisbah apa yang kita buat. Mudah-mudahan tempat yang kita duduk ni, kita ambil yang paling kecil, tempat yang kita duduk ni esok, dialah yang akan menangis dan berzikir kepada kita di hari akhirat esok. Sebab kita biasa duduk dan dengar ilmu di tempat yang mulia ini, insya-Allah. Itulah bekalan yang kita ada setakat ni, yang ikhlas pun. Hak duduk tu lah ikhlas. Hak duduk tu je lah ikhlas. Duduk tu. Hak duduk pertama tadi kan, meja ilmu. Tahu Ustaz dah boleh. Hak tu lah ikhlas, tak tu kan. Ustaz ni dia dah melewat-lewat, dia nak tahu juga. Hak yang tu dia akan menangis dekat kita, zikir kita. Habis ada yang semua banyak ulama tulis cerita ni. Mudah-mudahan itulah bekalan kita. Sekian tuan-tuan, selamat berpuasa. Mudah-mudahan puasa kali ini yang bagus untuk kita sekali. Dan mudah-mudahan kita dapat jumpa dengan malam Lailatul Qadar. Dan tambah satu lagi, tuan-tuan, jangan lupa tiap-tiap malam bulan Ramadan wajib berniat, tuan-tuan. Tak niat kalau rugi puasa kita. Tiap-tiap malam mesti berniat nak puasa esok hari, kerana itu wajib. Dan yang terakhir, tuan-tuan, selamat hari raya maaf zahir dan batin. Jangan mana nak tahu duit, tak ada duit kat sini lah. Selamat berpuasa dan selamat hari raya. Hadza wa billahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim.
Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan temukanlah kami dengan bulan Ramadan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.